Kata si pencerita, aku ada satu kisah yang berlaku masa aku belajar di JB dulu. Kisah ini aku namakan Misteri Lubang Atas Siling Rumah Aku. Nak terangkan pun susah. Tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Aku duduk menyewa dekat sebuah taman perumahan yang jauh sikit dari bandar JB. Siling dalam bilik rumah sewa aku tu ada lubang. Tak adalah besar mana. Muat-muat sebiji bola macam tu. Memang dah ada dekat situ sejak hari pertama aku pindah lagi. Pernah juga aku tanya dekat member-member bilik lain. Kata diorang, biarkanlah jalan lubang tu. Bukan dia kacau kau pun. Senanglah diorang cakap. Yang tak dapat tidur malamnya aku, bukan diorang. Aku bukannya seorang yang penakut. Aku biasa-biasa je. Kalau seakan nak tengok cerita Annabelle dekat laptop tu, kalau volume je 50%, aku boleh je tengok selamba. Tapi memang ada satu yang tak kena kot dengan lubang dekat siling bilik tidur aku tu. Aku tak pasti 100% dengan apa yang aku nampak. Tapi aku agak yakin yang kadang-kadang bila aku terjaga dari tidur dalam pukul 2-3 pagi, dah beberapa kali aku nampak seorang yang wajah mirip dengan macam mana aku nak terangkan mirip dengan wajah patung Jesus yang selalunya ada dekat gereja-gereja tu. Fahamkan maksud aku? Maaf sekiranya ada penganut agama Kristian yang sedang mendengar. Sudah tentu benda yang saya nampak itu hanyalah jemaah makhluk lain, bukannya Jesus. Saya orang Islam. Saya percaya pada Nabi Isa. Dia hanya jengukkan kepala keluar dari lubang tu dengan rambutnya agak panjang dan berjanggut. Dia tak tengok aku pun. Dia pandang lantai je. Tapi aku tak ada risau sangat sebab sepanjang setahun lebih aku duduk dekat bilik tu. Bila jadi ada tinjauan tu, aku akan gerak-gerakkan badan sikit, menandakan yang aku dah sedar, dan kepala itu akan masuk semula ke dalam lubang tadi. Macam tu je. Lama-lama aku mula belajar biasakan diri dengan tinjauan tu. Kalau dia tak kacau aku pun tak kacau dia. Tapi aku tak ceritakan benda tu dekat rakan-rakan serumahku. Bukannya apa, kita orang pun tak rapat sangat. Selalu je aku dipulaukan. Sebabnya aku tidak bercampur dengan diorang. Diorang pergi main lucky ball, aku akan terperak dalam bilik. Diorang pergi tengok midnight movie, aku terperak dalam bilik. Diorang pergi mengurai awet dekat Dengabe, aku pun terperak dalam bilik. Pada suatu malam Sabtu, macam biasa, rakan-rakan serumah entah ke mana, mungkin ke pusat karaoke University Square. Aku dilawati oleh benda tu. Kepalanya langsung tak bergerak, tenung lantai je. Aku yang terjaga dek kerana nak terkencing, buka mata kecil je. Aku perhatikan benda tu. Aku nak tahu sebenarnya apa yang dia buat. Tiba-tiba kepala tu menoleh ke arah aku. Dia macam pandang tepat dalam mata aku. Dia macam tahu aku dah bangun, tapi saja tak bergerak-gerakkan macam selalu. Aku tersentak dan terkejut. Bulu rumah aku tak payah cakap lah, macam dah nak tercabut. Aku pejamkan mata serapat mungkin, cuba nak tidur balik. Tapi masa tu pundi kecil aku memang dah nak rasa nak meletup. Aku gagahkan diri juga untuk bangun, tapi tak buka mata. Aku jalan slow-slow pergi tandas. Sebaik saja pulang dari tandas, perlahan-lahan aku tengok lubang tu. Tak ada dah kepala tu dekat situ. Nasib baik, aku pun tidur balik. Sampailah malam esoknya, hati aku jadi berdebar-debar. Bukan apa, sebab sebelum tu tak pernah kot dia tengok aku macam tu. Semalam tu first time. Housemate aku semua keluar sejak dari siang. Tak silap aku, diorang pergi tidur dekat ada sarung. Aku pun reda je lah. Siap buat report sikit, aku pun siap-siap nak tidur. Perihal lubang tu, aku tolak ke tepi. Kepala aku rasa berat dari petang itu. Nasib baiklah aku ni jenis yang senang juga nak lelap. Malam tu aku terdengar bunyi bergeser-geser dekat siling bilik aku. Bunyi gisaran tu yang macam kucing tengah meronta-ronta nak keluar dari kotak kabut. Tapi lagi kuat. Macam tu lah. Sudah. Takkanlah nak diturunkan dari lubang tu. Jangan buat hal. Selalu aku buka mata. Gila. Aku nampak seorang berjanggut yang tak pakai baju. Badan dah bercalang-calang. Korang bayangkan rupa patung tu jelas macam mana. Macam tu lah. Saling tak tumpah. Kepala dia merontak ke bahu. Tangan didepangkan macam cross tu. Langsung tak buat apa-apa. Dia berdiri tegak je dekat tengah bilik aku dengan mulut yang terengah-engah sikit. Mata buntang gila pandang aku. Tak gila aku waktu tu. Sehabis kuat aku tujah kaki melompat dari katil.
Dari atas katil ke lantai, macam askar aku bertiarap masuk dalam katil. Aku nampak kaki benda tu dari bawah katil. Dia jalan perlahan-lahan je, macam kaki kena ikat. Dalam hati aku, masa tu cuma mampu berdoa je. Satu badan aku dah ketar-ketar, macam terkena Parkinson. Semakin lama, semakin dekat benda tu dengan katil aku. Aku pejamkan mata rapat-rapat. Lepas tu, aku terdengar bunyi spring katil terkeriak. Macam ada orang baring atas katil tu. Tilam siap melendut ke bawah. Apa yang dia selalu nampak je? Kalau dia selalu nampak patung tu, dia akan menyamar jadi patung tu. Benda-benda ni ada yang bijak, ada yang tak. Kadang-kadang dia tak kacau pun. Dia macam saja minat nak duduk dengan manusia. Dia berhati je. Aku pun tak faham macam manalah dalam banyak-banyak bentuk dia boleh tiru. Dia pergi tiru rupa patung tu. Itu jelas cerita aku. Aku tahu mungkin korang tak seram, tapi bagi aku gila seram pun. Lepas kejadian tu, aku rasa sebulan jugalah aku tidur tak lena. Kadang-kadang macam bau tanah basah. Tapi bila hidup balik, tak ada pula. Entahlah.